Jika anda baru nak memiliki rumah, video ini saya akan kongsi dengan anda 5 tips untuk membeli rumah pertama di Malaysia. Stay tune geng, let's go. Alright, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel MZ Vlog. Alright, untuk video kali ini saya akan kongsikan dengan anda tentang 5 tips untuk anda pembeli rumah pertama di Malaysia. So let's go ke poin yang pertama. Okey geng, poin ataupun tips yang pertama, hampa kena tentukan kemampuan kewangan hampa. Apa maksud dia? Okey, hampa kena make sure harga rumah hampa yang nak beli tu tak melebihi 1/3 pada gaji hampa. Macam mana kita nak tahu harga rumah tu? Okey, siapa yang tak tahu, boleh tengok video yang aku buat sebelum ni, berapa estimate harga rumah dan monthly payment. So aku ada kongsi video sebelum ni, hampa tengok tekan link di atas. Okey, ataupun senang cerita, hampa kena make sure at least 1/3 daripada gaji hampa tu untuk bayaran rumah. Jadi dia tak melebihi pada itu. Sebab kita kena make sure hampa mesti ada komitmen lain. Jadi benda tu hampa kena make sure dulu dah capai tahap kewangan yang okey, hampa rasa mampu untuk beli rumah harga sekian, then silakan. Tips ataupun poin yang kedua, hampa kena tahu kos-kos yang perlu disediakan sebelum pembeli rumah. Hampa jangan ingat semua benda nak bulan loan. Tak, hampa kena tahu kos-kos yang perlu hampa ready adalah booking fees, okay, valuation fees dan lawyer fees. Okay, kos-kos ni memang ada setengah kos yang boleh cover dalam loan, tapi ada setengah kos hampa kena upfront dulu. Jadi make sure hampa kena tahu lebih lanjut apa kos-kos yang hampa kena upfront dulu. Jadi benda ni penting. Sebab apa? Sebab banyak pembeli rumah pertama dia assume dia hanya buat loan dan semua include dalam loan. Tak juga geng, kena tahu booking fees tu penting untuk lock rumah tersebut. Jadi untuk video lebih lanjut tentang kos-kos, aku akan buat video berlainan, tapi ini antara benda yang hampa kena tahu untuk pembeli rumah pertama. Poin ataupun tips yang ketiga, bila nak beli rumah ni, kita bukan nak beli benda yang senang ataupun simple macam harta. Okey, beli harta ni okey, dah cukup dapat. Hampa kena make sure hampa tahu pilih rumah yang hampa nak duduk tu boleh duduk lama. Sebab banyak kes yang aku tengok, bila banyak pembeli membeli rumah bukan based on needs dia, tak sampai 5 tahun dia dah jual rumah tu. Sebab apa? Tak kena dengan tempat, apa, tak sesuai dengan kawasan. Jadi benda-benda macam yang hampa kena ambil tahu. Sebab apa? Sebab bayaran loan untuk rumah ni dia bukan macam harta. Bayaran dia lama. Tapi bila hampa dah nak jual dalam tempoh bawah pada 5 tahun, so kemungkinan loan dia tak boleh nak cover dengan harga jualan. Jadi benda sebab itulah bila kita nak beli rumah ni, make sure hampa survey tempat, kawasan, hampa tengok harga rumah yang okey, hampa tengok condition rumah yang okey, especially subsale. Kalau macam rumah baru, berbeza pula. Hampa tengok kawasan, tengok developer. Hampa kena buat background research tentang benda-benda ni. Nanti aku akan buat video-video link untuk explain apa yang perlu hampa buat untuk rumah subsale dan rumah baru. Tapi make sure pilih rumah yang hampa nak betul-betul. Maksudnya jangan ikutkan nafsu hampa kan. Tengok jarak daripada tempat kerja jauh, traffic jam, tak kenal lah rumah ni, nak jual. Yang tu yang kita tak mahu tu. Sebab apa? Sebab bila kita dah beli rumah, kita dah pakai kos yang tinggi untuk dapatkan rumah tu. Okey geng? Okey geng, dah survey rumah semua kawasan yang dapat. Poin keempat, make sure hampa get ready dokumen yang diperlukan untuk membuat loan. Ataupun senang cerita lah, sebelum hampa buat loan, hampa dah check kelayakan loan. Lagi senang. So dokumen-dokumen yang perlukan ni penting. Sebab apa? Sebab hampa kena get ready. Beli rumah bukan macam beli kereta. Sebab apa? Rumah dia nak tengok long term gaji hampa, duit gaji masuk bank. Sebab ada kes yang mana yang aku pernah hadap, baru kerja 3 bulan nak beli rumah. Susah sikit lah. So selalunya dia kena tengok tempoh matang setahun ke 2 tahun lah. Sebab itu lebih strong untuk bank tengok. Bukan kata tak boleh beli rumah dan tempoh 3 bulan. Mungkin susah ataupun perlukan guarantor. Jadi untuk kes-kes macam ni, hampa kena make sure after 1 to 2 years dah ready dah dokumen, bank statement apa semua cantik, surat majikan semua dah confirm dah, then kita boleh buat submission untuk loan rumah. Bukan saja segi dokumen geng, hampa kena make sure juga rekod hampa pembayaran loan yang sebelum-sebelum ni mungkin ada kereta ke, kredit card ke, cun. Sebab apa? Bank akan tengok semua kita punya background history untuk pembayaran loan yang lepas. Jadi kalau background history hampa okey, mudah untuk hampa dapatkan loan rumah. Okey geng, tips yang kelima dan terakhir untuk hampa untuk beli rumah pertama ni, bila dah settle loan, dah settle dah apa semua, so hampa make sure bila sebelum dapat kunci, pergi buat inspection dekat rumah yang hampa beli tu. Maksudnya hampa tengok keadaan rumah, apa yang dijanjikan oleh owner semua ada, baru hampa beritahu dekat lawyer untuk terima kunci. Jadi inspection ni penting geng. Bila hampa dah beli rumah, dah sign semua SMP apa semua, make sure hampa pergi melawat balik rumah tu, pergi tengok condition dia, final inspection, dan beritahu kat lawyer okey, condition seperti yang dijanjikan oleh owner. Jadi kita kena make sure terms dia ni hampa kena tahu. Kalau owner kata dia jual as it is,
Maksudnya dia tak akan buat apa-apa. Kalau dia ada janji, macam contoh perjanjian, okay, saya akan tinggal barang-barang ni, saya akan tinggal ni, saya akan buat ni. So benda-benda macam tu hampa kena check balik, adakah owner buat ataupun owner tak buat. Jadi benda tu hampa kena bagi tahu kat lawyer lah selalunya. Dan ini tips untuk hampa beli rumah pertama. Alright geng, itu dia sikit sebanyak tips untuk hampa yang nak beli rumah pertama ni. Jadi aku kongsikan hampa dulu 5 tips untuk beli rumah pertama untuk video kali ni. So untuk video yang lain, hampa tunggu aku akan update tips-tips yang berlainan untuk pembeli ataupun owner dalam bidang hartanah ni. Jadi kita jumpa di next video geng. Assalamualaikum.